والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul, sama-sama kita meneruskan rutin kita untuk kita mendengar sedikit sebanyak kisah berkenaan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lebih mudah muhtadi dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kita juga mendapat tempiasan daripada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka. Pada malam ini kita sambung seterusnya setelah kita tengok berkenaan dengan Zaidul Khair, sahabat Nabi yang lepas kita tengok berkenaan Zaid al-Khair. Hari ini kita tengok seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim al-Ta'i. Adi bin Hatim al-Ta'i ini adalah seorang yang asalnya satu kampung dengan sahabat yang kita tengok lepas. Zaid al-Khair daripada Ta'i, daripada Ta'i, Bani Ta'i juga. Adi bin Hatim juga daripada Bani Ta'i. Cuma Adi bin Hatim ni dia merupakan seorang raja. Seorang raja. Maka dia tulis dalam mukadimah cerita berkenaan dengan Adi bin Hatim ni adalah pada tahun ke-9 Hijrah telah Islam, seorang daripada raja tanah Arab, yang mana setelah mana dia menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama. Ali bin Hatim ni dia mewarisi tahta raja daripada ayah dia Hatim al-Ta'i, yang mana setelah mana kematian ayahnya asalnya seorang raja. Setelah mana ayahnya mati, dialah yang mengambil tempat menjadi raja di tempat dia, iaitu di Najd ataupun kita sebut sekarang dengan Riyadh. Maka bila mana jadi raja, dia orang yang disegani, orang yang kuat berpegang dengan Nasara, agama Nasara, dan dia ni antara orang yang paling benci sekali bila dengar berkenaan dengan Muhammad, bila dengar berkenaan cerita Nabi Muhammad bawa agama baru. Dia antara orang yang benci, sedangkan dia tak pernah tengok, dia tak pernah berjumpa dengan Nabi, dia tak pernah dengar sendiri daripada Nabi, tapi dia rasa benci. Dia paling rasa tak seronok kalau dengar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia kata hingga 20 tahun dia memusuhi Nabi tanpa dia pernah berjumpa dengan Nabi, tanpa pernah dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Pada tahun yang ke-8 Hijrah berlaku satu peristiwa besar, iaitulah peristiwa berkenaan dengan pembukaan kota Mekah. Maksudnya dia benci dekat Nabi dari Nabi mula dakwah, Nabi duduk di Mekah. Lepas tu dengar cerita Nabi hijrah ke Madinah, akan bertambah benci bila mana Nabi boleh bina negara, bila mana Nabi ada kekuatan dari segi tentera dan sebagainya, dia makin benci. Tapi bila dengar berkenaan dengan pembukaan kota Mekah, maka Adi bin Hatim dah rasa takut. Dia takut apa? Takut Muhammad ni mai serang tempat dia, Ta'i, di Ta'i. Dia takut Adi mai terang di tempat dia, ajak orang-orang tempat dia masuk Islam. Sebab waktu pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah tu, ramai dah orang peluk agama Islam. Di Madinah tu dah habis peluk Islam, mai ke Mekah. Waktu Mekah tu apa peristiwa yang kita dah cerita berkenaan dengan Ikrimah tu, bagaimana orang lain dah ramai dah peluk agama Islam. Maka takutlah Adi bin Hatim. Maka dia beritahu dekat orang-orang di bawah dia, dia beritahu dekat pembantu dia, dia beritahu dekat keluarga dia. Dia kata kalaulah Muhammad mai ke tempat kita ni, kita bersiap-siaplah, kita berangkat tinggalkan tempat ni, kita berangkat tinggalkan kampung kita pergi berhijrah, berpindah ke Syam. Maka bila bersiaplah dia keluarga dia bersiap semua barang-barang, dengar saja. Sampai satu hari pembantu dia pun bagi tahulah dekat Adi. Pembantu dia bagi tahu apa? Pembantu dia bagi tahu, kata kalau kamu dah siap nak tinggalkan kampung kamu ni, tempat kita ni, nak pergi ke Syam, elok dah pergi waktu ni. Sebab apa? Muhammad dah mai dah dengan tentera dia. Itu dalam pembukaan kota Mekah.
Kemudian Adi bin Hatim pun ambil keputusan, okey, lah ni kita pi angkat tinggalkan Taif ini, kita pi menuju ke Syam. Sebab di Syam ni antara tempat pemerintahan Rom yang dikuasai oleh Rom, yang mana Rom ni dia punya agama Nasara yang dianuti oleh Adi bin Hatim. Maka dia rasa lebih selamat dia duduk di Syam. Maka bila siap-siap nak tinggalkan tempat dia, depa pun keluarlah. Adi dengan keluarga dengan pembantu dia kalut lari keluar. Dalam masa kalut nak lari keluar tu, apa yang berlaku, dia tertinggal seorang kakak dia ataupun adik perempuan dia. Sama ada kakak atau adik perempuan yang dia saudara perempuan dia tertinggal. Maka depa pun tinggal terus. Dia kata dia tak ada nak balik ambil, nak patah balik ambil, tak ada nak. Dia teruskan perjalanan ke Syam. Sampailah dia sampai ke Syam. Dia dengar berita berkenaan dengan Muhammad. Nabi Muhammad SAW dah bawa tentera dia masuk ke Taif. Sampai ke Taif dah. Ni tentera dah nak buka, nak berdakwah sampai ke Taif. Maka antara yang dia dengar berita adalah ni saudara perempuan dia tadi dah jadi salah seorang tawanan. Salah seorang tawanan yang ditawan oleh tentera-tentera Islam waktu itu. Maka dalam bila mana menjadi tawanan tentera Islam bawa balik tawanan depa ni, diletakkan berhampiran dengan Masjidin Nabawi. Letak dekat berhampiran dengan Masjidin Nabawi. Maka bila dah jadi tawanan, duduklah kepung, diceritakan kata duduk di dekat dengan pintu Masjid Nabawi. Bila duduk dekat pintu Masjid Nabawi ni, bila satu hari ataupun hari bila mana selepas daripada dijadikan tawanan, kakak dia ni, adik dia ni tengok Nabi Muhammad lalu dekat tempat depa dikurung tu. Tempat depa diletakkan tu, Nabi Muhammad lalu. Bila lalu saja dia pun bangun, kak dia ni. Bangun pergi dekat Nabi Muhammad, bagi tahu dekat Nabi bahawa dia ni ayah dia dah mati dah. Orang yang menjaga dia, halakal walidu, dia kata ayah dia dah meninggal dah. Wa qabal wafidu, dan telah hilang orang adik-beradik ataupun orang yang menjaga dia. Dia kata mintalah kepada Nabi Muhammad supaya bagi kebaikan kepada dia, tolong bagi kebaikan kepada dia, jaga dia dengan baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW tanya kepada perempuan ni. Nabi tak tahu siapa dia. Nabi tanya, waman wafiduka, siapa ni penjaga hang ni, siapa yang hilang ni? Kemudian kakak dia menjawab, Adi bin Hatim. Oh, bila dengar nama Adi bin Hatim, kenal. Dia seorang raja. Nabi pun kenal berkenaan dengan dia. Maka Nabi tanya kepada kakak dia, Al-faru minallahi wa rasulih. Adi bin Hatim ni orang yang melarikan diri daripada Allah dan Rasulnya kan? Kemudian dia kata, ya, semua maka Rasulullah SAW. Lepas tu Rasulullah bila dengar macam tu, Rasulullah tinggalkan dia terus, tak cakap apa dah. Lepas tu keesokan harinya Rasulullah lalu lagi. Bila lalu lagi, kakak dia pun sama, bangun pergi dekat Nabi, cakap benda yang sama. Dia kata, ayahku meninggal dah, orang yang jaga aku pula hilang. Tolonglah jaga dia dengan baik-baik. Tolonglah jaga kami dengan baik ataupun bagi kebaikan kepada kami. Hari kedua Rasulullah tak kata apa, Rasulullah terus saja. Kemudian hari ketiga, kakak dia kata apa? Dia kata, aku tak mau kata apa dah. Aku kata bagi tahu dekat Muhammad, dia tak balas apa ataupun dia tak tahu, dia jalan terus. Hari ni aku tak mau kata apa dah. Tapi dalam dia tak mau kata apa, dia dengar ada seorang di belakang dia, laki dari belakang dia bagi tahu, dia ni orang baik, Muhammad ni orang baik. Kalau kamu minta, dia mesti bagi apa yang kamu minta. Maka dia pun, walaupun dalam hati dia asalnya tak mau, bila laki tu kata macam tu, dia pun bangun. Dia kata kat Nabi Muhammad macam yang dia kata sebelum daripada ni. Dia kata apa? Dah hilang, ayah dia dah meninggal, orang yang jaga aku pula hilang. Maka Rasulullah pun tanya kepada dia. Rasulullah tanya apa? Lepas tu, apa yang aku boleh tolong kamu? Apa yang nak aku tolong kamu ni? Nak tolong apa? Dia bagi tahu dekat Rasulullah, aku nak pergi ke Syam, nak cari balik keluarga aku yang lari pergi ke Syam. Nak pergi ke Syam, nak cari balik keluarga aku yang pergi ke Syam. Lepas tu Rasulullah kata, aku boleh bagi kamu pergi ke Syam. Cumanya
kamu kena cari dulu siapa orang yang boleh dipercayai. Kamu takkan nak pergi seorang-seorang. Dia kata, Rasulullah kata, tak boleh pergi seorang-seorang. Kena cari rombongan dan rombongan yang boleh dipercayai, aku lepaskan kamu pergi. Maka dia pun carilah. Kalau duk cari tu dia tanya, siapa dia sebenarnya lelaki yang bagi tahu dekat dia. Dia tu cari juga siapa lelaki yang bagi tahu dekat dia ni. Kata Rasulullah ni orang yang baik dan dia akan perkenankan kalau kamu minta tolong dekat dia. Maka yang bagi tahu tu dia jumpa sebenarnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rupanya Sayyidina Ali yang bagi tahu berkenaan dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila sampai satu hari dah jumpa dah. Kakak dia ni jumpa dah orang ataupun rombongan yang akan pergi ke Syam. Maka bila dia bagi tahu dekat Rasulullah ada orang yang akan pergi berjumpa satu rombongan yang akan pergi ke Syam dan rombongan ni rombongan yang boleh dipercayai, maka Rasulullah lepaskan dia. Rasulullah lepaskan dia untuk pergi ke Syam. Akhirnya dia pun pergi ke Syam sampailah berjumpa dengan keluarga dia. Jumpa dengan keluarga dia. Maka waktu jumpa jadi dia kata dekat Adi, dia kata apa? Al-qati'u al-zalim. Al-qati'u al-zalim. Dia kata orang ni orang yang tak boleh percaya, dia kata. Telah memutuskan keluarga dan telah zalim. Sanggup dia tinggal kakak dia dekat Ori, dia lari pergi ke Syam. Tapi setelah dipujuk-pujuk, akhirnya kakak dia memaafkan dia. Dan kakak dia bertanya kepada dia. Tanya kepada dia bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Muhammad? Dia kata Muhammad ni orang yang baik. Dia kata kalau sebaiknya kamu pergi cepat-cepat berjumpa dengan dia. Kalau dia seorang rasul, elok kamu beriman dengan dia. Dan kalau pun dia seorang raja, kamu tahu bagaimana nak melayan dia ataupun bermuamalah macam dia. Bermuamalah dengan dia. Maka Adi bin Hatim bila dengar saja kakak dia kata macam tu, Muhammad orang yang baik, dia pun asalnya orang yang baik. Seorang raja yang baik, yang tak buat kezaliman. Sebenarnya cuma ada beberapa benda yang dia warisi daripada raja-raja sebelum dia, yang sekiranya Rasulullah akan sebut kepada dia. Dia pun dengar macam tu, kakak dia kata Muhammad orang yang baik. Dia kata kakak dia kata kena pergi jumpa Muhammad. Dia pun berangkat, siapkan pasukan dia, berangkat ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia pergi ke Madinah, terus ke Masjid Nabawi. Bila terus ke Masjid Nabawi, Rasulullah tengok dia mai, Rasulullah tak kenal siapa, tapi Rasulullah bangun. Sambut dia tu Rasulullah bangun. Adi bin Hatim antara yang dalam fikiran mereka orang-orang kafir waktu tu duk kata Muhammad ni sama ada dia betul Rasul ataupun dia ni seorang raja, seorang yang nak kekuasaan saja. Dia nak sebarkan pengaruh dia nak kekuasaan. Maka terdetik dalam hati dia bila Nabi Muhammad berdiri sambut dia, terdetik dalam hati dia, yang ni bukan cara raja ni. Ni bukan cara raja. Raja dia tak sambut orang. Dia duduk saja kalau orang mai. Orang yang sambut dia. Maka dia pun terus pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Manir rajul? Siapa ni?" Kemudian dia kata, Adi bin Hatim. Dia kata, "Aku Adi bin Hatim." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pegang tangan dia, bawa pergi ke rumah dia. Bawa balik ke rumah dia. Maka Rasulullah bila dalam perjalanan balik ke rumah Nabi, dari Masjid Nabawi nak sampai ke rumah Nabi tak jauh mana pun, sebelah kan. Tapi dalam perjalanan tu berjumpa dengan seorang perempuan tua dengan anak yang kecil. Seorang perempuan dengan anak yang kecil. Perempuan ni buat apa? Dia sekat Rasulullah tengah jalan, katanya minta sedekah, minta ada hajat yang dia perlukan, minta kat Rasulullah. Rasulullah bagi kat dia. Dalam masa yang sama dia duduk luah perasaan, ceritalah berkenaan dengan dia, kesusahan dia dan sebagainya. Rasulullah duduk dengar satu apa yang dia ceritakan. Adi bin Hatim dalam hati dia duduk terdetik lagi, ni bukan cara raja. Raja tak boleh senang-senang sekat tepi jalan. Dia kena buat appointment dan sebagainya. Tapi ni boleh orang tepi jalan. Sampai Adi kata apa dalam hati dia? Dia kata, dan yang dia duduk tengok perempuan ni duduk sembang ni, Rasulullah sikit pun tak minta nak balik cepat. Rasulullah layan dia sampai habis. Akhirnya perempuan tu yang minta
izin dekat Rasulullah, habis dah hajat dia, dia yang minta izin kat Rasulullah nak balik. Maksudnya Rasulullah layan sungguh, lagi tak habis benda yang dia nak tanya, nak cerita kat Rasulullah, Rasulullah layan dia. Maka Adi macam tadi duduk bayang dalam hati dia, detik dalam hati, hak ni wallahi ma haza bimalikin, hak ni bukan cara seorang raja. Kemudian sampailah balik sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun jemput Adi masuk ke dalam rumah dia. Rasulullah bagi dekat dia, dalam rumah Rasulullah ada satu tempat duduk Persian yang dibuat daripada kulit, dalam dia ada daun ataupun jerami macam tu lah. Bagi dekat Adi, bagi kat Adi, suruh Adi duduk. Adi kata tengok yang lain tak ada, tengok ada satu tu buat. Dia tolak, suruh Rasulullah duduk. Rasulullah bagi balik dekat Adi, Adi tolak. Mai kali ketiga Adi terpaksa terima dan tengok Rasulullah duduk terus atas tanahnya. Dia duduk di atas tanah, maka berlakulah dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Adi. Antara yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada Adi apa? Rasulullah tanya kepada Adi, wahai Adi, bukankah kamu ni seorang yang menganut agama apa dia panggil tadi? Agama antara Nasara ni. Alam takun rakusian ni, agama rakusian ni agama yang menggabungkan antara Nasrani dengan Sabi'iyah. Sabi'iyah Nasraniyah dengan Sabi'iyah. Agama ni agama yang dianuti oleh Adi bin Hatim, dia nama rakusian. Bila disebut macam tu, Adi kata betul, aku menganut agama tersebut. Maka Rasulullah sebut kepada, bukankah apa yang kamu buat ni bertentangan dengan agama kamu suruh? Apa yang Adi buat? Adi buat waktu dia menjadi raja, antara kebiasaan raja Arab waktu tu, mereka akan kenakan kepada rakyat mereka 1/4 daripada hasil yang rakyat mereka dapat, kena bagi sebagai cukai bagi kat raja. 1/4. Apa yang dapat RM100, RM25 kena bagi kat raja. Dapat RM1,250 kena bagi dekat raja. Bukankah Rasulullah kata dalam agama kamu rakusian ni juga menghalang ataupun tak halal benda ni? Adi bin Hatim kata betul. Betul yang kamu kata. Dia ni adalah benda yang tak dibenarkan dalam agama kami. Maka Nabi SAW teruskan lagi, wahai Adi, kata la'allaka Adi innama yamna'uka minad dukhul fi hadzal din. Sesungguhnya Adi, yang menghalang kamu untuk masuk ke agama kami, masuk Islam ni, cuma bila mana kamu tengok orang Islam ni yang ada dalam orang yang peluk agama Islam ni golongan yang miskin saja. Kamu rasa Islam tak kampi jauh, sebab apa? Kamu tengok orang yang peluk Islam ni daripada kalangan hamba, daripada kalangan orang-orang miskin saja. Maka Rasulullah kata kat dia, percayalah wahai Adi, satu hari nanti kamu akan dapati bahawa orang-orang Islam ni akan kaya raya harta melimpah roh sampai tak ada orang nak ambil harta tersebut. Ni antara 3 janji Rasulullah kepada Adi bin Hatim. Yang Adi akhirnya dia menyaksikan 2 daripada 3 ni. Yang pertama kali Rasulullah kata, nanti satu hari kamu akan tengok orang Islam kaya raya, walaupun luar ni kamu takut nak masuk Islam sebab tengok orang dia miskin. Satu hari nanti Islam akan kaya raya sampai tak ada orang nak ambil harta. Kemudian yang kedua, yang menghalang kamu masuk ke dalam Islam ni wahai Ali, kamu tengok sikitnya orang-orang Muslim, sikitnya orang-orang Islam, sedangkan orang yang lawan Islam tu banyak lagi daripada orang Islam. Maka Rasulullah kata, percayalah wahai Ali, satu hari nanti kamu akan tengok seorang perempuan boleh jalan seorang diri, boleh mengembara seorang diri daripada Yaman. Daripada Yaman, Al-Qadisiyah di Yaman, pergi ke Baitullah, Al-Makkatul Mukarramah, seorang diri, tanpa ada rasa takut kepada orang lain, cuma takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan apa? Islam dah sampai, keamanan dah sampai ke seluruh negara, seluruh tempat tersebut, maka perempuan tu tak rasa takut, melainkan cuma takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, Rasulullah kata dekat Adi bin Hatim, sesungguhnya Adi, yang menghalang kamu untuk peluk agama Islam ni adalah bila kamu tengok raja-raja, sultan-sultan
di kerajaan-kerajaan besar Rom, Parsi dan sebagainya ni bukan daripada kalangan orang Islam. Kamu rasa Islam ni lemah sebab apa? Kerajaan-kerajaan besar ni dikuasai oleh orang-orang yang bukan Islam, maka kamu takut untuk peluk agama Islam. Percayalah wahai Adi, sesungguhnya satu hari nanti kamu akan tengok Istana Putih di Babel, di Iraq, milik kerajaan Parsi ketika itu, satu hari nanti akan terbuka untuk dimasuki oleh orang Islam, dan ataupun harta Kisra bin Hormuz, pembesar Parsi ini, satu hari nanti akan dibawa balik mai ke Madinah ni. Bila dengar saja Rasulullah kata macam tu, Adi bin Hatim pun dia kenal Kisra bin Hormuz ni. Dia kata, Kisra bin Hormuz, harta dia nak bawa balik mai ke Madinah? Rasulullah kata, ya, harta dia akan dibawa balik ke Madinah. Maka bila dengar saja yang tu, Adi kata, inda zalika syahidtu syahadatan. Aku pun waktu dengar yang tu saja aku mengucap 2 kalimah syahadah dan aku memeluk agama Islam. Kemudian lepas daripada tu, Adi bin Hatim masuk tahun ke-9. Tak lama lepas tu, setahun lebih, tahun ke-11 Rasulullah wafat. Dia duduk dengan Rasulullah tak lama. Tapi dalam masa singkat tu pun banyak yang dia belajar, banyak yang dia habiskan. Masa ada banyak dia habiskan tenaga pengorbanan dia untuk memastikan agama Islam ni terus berkembang. Dan dalam masa yang sama juga dia telah menyaksikan apa 3 janji Rasulullah tadi, 2 daripadanya dia dapat menyaksikan. Antaranya dia kata apa? Dia kata, aku tengok betul-betul seorang perempuan yang boleh berjalan daripada Qadisiyah pergi ke Baitullah, ke Makkahul Mukarramah tanpa ada rasa takut, melainkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia kata tu salah satu yang Rasulullah janji dan betul-betul berlaku, aku tengok. Yang kedua dia kata, aku tengok juga, bukan aku tengok, bahkan aku menjadi orang barisan hadapan yang pergi serang kerajaan Parsi dan bawa balik harta Kisra. Bawa balik harta Kisra tu balik ke Madinatul Munawwarah. Dia menjadi saksi, 2 daripada yang tu. Cuma yang ketiga dia tak dan. Harta orang Islam menjadi banyak, melimpah roh atau umat Islam sampai tak ada orang yang nak ambil harta, tak ada orang nak terima zakat, tapi dia percaya, dia yakin bahawa yang tu akan terjadi. La taji'anna salisah. Yang ketiga tu akan terjadi. Dia percaya betul-betul akan terjadi. Yang ni jadi waktu bila? Waktu zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kita dah dengar selalu cerita dia, bagaimana pemerintahan dia cuma 2 tahun setengah saja, tapi bagaimana dia boleh bagi orang Islam ketika itu kaya raya. Dia ceritakan kalau di Damsyik tu, tempat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di Damsyik tu, orang galah guni penuh dengan mak nak bagi zakat, tak ada orang terima zakat. Siapa ada orang yang memerlukan, tak ada orang memerlukan. Siapa nak kahwin, aku nak bagi harta, tak ada orang yang terima. Akhirnya awak balik harta yang dia nak bagi zakat tu. Bini dia tanya, tadi kata Pi nak bagi zakat, awak bawa balik. Dia kata tak ada orang nak terima, tak ada orang nak terima zakat. Itu ada cerita. Kalau sambungan daripada kitab ni suar min hayatis sahabah, sambungan dia suar min hayatis tabi'in. Ada cerita berkenaan tabi'in, antaranya Umar bin Abdul Aziz. Itu kalau kita habis itu boleh sambung. Tak tahulah bila nak habis. Tu yang tu berlaku. Yang Adi kata dia yakin berlaku. Cuma dia tak ada menyaksikan benda tersebut saja. Tak menyaksikan benda tersebut, tapi dia yakin dia dan memang betul-betul berlaku. Maka dia ni salah seorang yang mana ada beberapa orang sahabat yang menyaksikan janji Rasulullah betul-betul berlaku. Dia ni salah seorang daripada 3 yang Rasulullah sebut kat dia, 2 berlaku dan dia yakin yang 3 tu berlaku dan memang betul berlaku. Maka Adi bin Hatim ni dia yang orang yang ambil bahagian dia lah, yang mana dia awalnya lawan Nabi Muhammad SAW sungguh-sungguh, tak jumpa, tak nampak, dengar berita Rasul Muhammad je, rasa benci dekat Muhammad. Tapi bila mana berjumpa dengan Nabi Muhammad, akhirnya dia orang yang percaya betul, yakin dengan janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah berkenaan dengan Adi bin Hatim. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita. Orang yang lawan Islam boleh jadi orang yang
yakin betul-betul kepada Islam. Kita yang dah yakin, mudah-mudahan dengan kisah yang kita dengar tambah yakin kita dengan janji yang telah kita tahu daripada Allah, janji daripada Nabi. Itulah antara janji yang kita betul-betul nak kena yakin berkenaan dengan rezeki kita, berkenaan dengan kehidupan kita lepas daripada kematian kita. Itu yang kita nak kena tanamkan, keyakinan yang betul-betul. Mudah-mudahan kita mendapat kehidupan yang baik setelah daripada kematian kita. Allah Ta'ala alam. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah.